InsyaAllah kita sambung pelajaran kita tuan-tuan. Minggu depan cuti boleh tak? Tapi saya takut yang tak datang ni lah. Nanti dia datang, saya pun tak tahu kekerapan. Ya. Seminggu je cukup lagi. Cuma minta mohon tuan-tuan panjangkan kepada kawan-kawan Tapi ada yang pergi umrah, ada yang tak datang ni, yang saya takut sangat ni. Nanti dia datang kesian, takut daripada jauh. Tapi secara umum dia cuti lah minggu depan. Sebab saya memang tak sempat nak balik rasanya. Sebab anak saya yang cuti, saya kena ambil dia. Okey, insyaAllah kalau tuan-tuan ada kawan-kawan, tolong sampaikanlah, insyaAllah. Perkataan ini kita dah tahu. Al-fulk, satu perkataan yang kita tak tahulah, satu saja. Okey, perkataan tara adalah fi'il apa tuan-tuan? Tara fi'il mudhari'. Asalnya ra macam tu. Ada ya Tetapi apabila masuk haraf jazam, iaitu lam. Apa fungsi haraf jazam? Mematikan fi'il mudhari' yang selepas dia. Macam mana mematikan fi'il mudhari' yang ada haraf illah? Dengan buang alif atau waw atau ya. Cara mematikannya dengan membuang. Misal kata tara. Lagi misal kata perkataan yad'u. Okey, bila masuk lam, jadi lam yad'u sahaja, macam tu. Contohnya perkataan yarmi. Apa makna yarmi? Melontar, membalik. Bila masuk perkataan lam, dia akan jadi lam yarmi, pendek saja. Itu cara mematikan fi'il mudhari' yang ada haraf illah. Ini seolah-olah bunyinya alif. Tara, dua harakat bunyi alif. Kita buang dia punya bunyi tu, alif dia tu, iaitu ya ni. Yad'u, ini waw dibuang. Yarmi, ini ya dia, bunyi ya tu dibuang, dia jadi pendek saja. Ya, ramaita itu fi'il madhi. Ya, awak telah membaling. Fi'il madhi tak diusik lah, sebab semua fi'il madhi adalah mabni. Okey tuan-tuan, perkataan tara fi'il mudhari' apa dhamir dia? Ya tuan-tuan, kalau huwa yaro, anta ataupun ya, dia mesti dua ni sekali. Tuan-tuan tak boleh nampak satu je. Siapa nampak satu ya, kemungkinan dia akan silap lah ya. Okey, di sini hiya ataupun anta memang sama, tara. Tetapi dalam konteks ayat ni, hiya ke anta? Okey, cuba makna lam, tidak. Tara, engkau melihat ke? Dia melihat. Allah bertanya kepada kita, ya, wahai orang yang membaca Al-Quran, alam tara, adakah engkau tidak melihat? Jadi pilihan kita di sini ialah anta tara. Okey, kita jumpa. Cuba terjemahkan semula. Lam, tidak. Tara, engkau melihat. Fa'il dia siapa? Dhamir dia ni, anta tu siapa? Yang membaca Al-Quran. Tidakkah engkau, wahai orang yang membaca Al-Quran, melihat anna al-fulka, kapal-kapal itu? Kenapa dia bagi atas? Isim annal fulka. Apa makna annal fulka?
Sesungguhnya kapal-kapal itu. Jadi mana khabarnya? Khabar boleh dalam bentuk jumlah fi'il. Ya, bisa kata di sini khabar dia macam ni. Kurung. Ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Fa'il dia hiya. Campur fa'il dia iaitu hiya. Hiya tu siapa? Al-fulk, iaitu kapal. Ia berlayar. Jadi kita kalau ni nak katakan ni adalah khabar, kita kena rungkaikan dulu. Ini apa? Fi'il mudhari'. Fa'il dia ialah hiya. Hiya tu ialah al-fulk. Barulah kita kata fi'il mudhari' dan fa'ilnya itu adalah khabar kepada anna. Sebab kita kata inna ni, anna ada isim dia. Mana khabar dia? Jumlah ni, fi'il mudhari' dan fa'ilnya. Tapi cakap Melayu dia biasa je terjemahan dia. Cuba terjemah annal fulka, kapal-kapal al itu tajri, ia berlayar. Ia berlayar. Okey. Fi al-bahri, di dalam lautan. Kenapa dia baris bawah? Ba'da harfil jar. Dia berlayar dengan ni'mati, bi ni'matillah, dengan nikmat Allah. Kenapa dia bagi bawah? Selepas harf jar. Kenapa dia bagi bawah? Ya, susah soalan tu. Okey, kenapa dia bagi bawah? Selepas harf jar. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Kerana dia mudhaf. Kenapa jadi ni? Mudhafun ilaih. Soalan tu senang kan? Kalau kita dah tanya sini mudhaf, tak ada alif lam dan tanwin, mesti sebelah dia mudhafun ilaih. Di sana perkataan nikmat itu kepada Allah. Okey, tuan-tuan ingat lagi tak mudhaf tu apa tanda dia? 3 pantang dia. Tak boleh alif lam, tak boleh tanwin, dan satu lagi tidak boleh ada nun musanna atau nun jamak. Kalau ada nun musanna dan jamak tu mesti dibuang. Ya? Okey. Bi ni'matillah, dengan nikmat Allah. Mana kapal-kapal itu berlayar dengan nikmat Allah. Okey, dengan nikmat Allah itu ditafsirkan sebagai bi lutfillah, dengan kelembutan Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya, wa ihsanihi, dan ihsan atau kebaikannya. Kalau tak tenggelamlah, ya. Boleh berlayar elok tu dengan rahmat Allah dan ihsan Allah Subhanahu wa taala, dia elok. Kalau tak, senang dia tenggelam. Okey. Maknanya ya, kapal-kapal itu berlayar dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah taala. Kenapa? Li yuri. Itu fi'il apa tu tuan-tuan? Okey, fi'il mudhari'. Tuan-tuan makna apa? Tahu makna yuri? Okey, melihat. Itu kalau melihat macam ni, sifir 1. Fi'il madhi bunyi macam mana? Ra'a. Dia telah melihat. Ini makna sifir 1 ini, melihat. Sifir 1 bermakna dia adalah 3 huruf. Kalau fi'il mudhari' bunyinya yara. Apa makna yara? Dia sedang atau akan melihat, ya. Sekiranya sifir 2 berlaku penambahan apa? Kalau fa'ala bertukar kepada, ya tuan-tuan, sifir 2 fi'il madhi af'ala, berlaku penambahan apa? Alif. Maka di berlaku penambahan alif, dia akan jadi apa? Dia tak dapat ara'a, dia jadi ara saja. Itu ya yang boleh dibuat.
Ar'a tak boleh. Ara ini bukan fi'il mudhari'. Ini fi'il madhi yang berlaku penambahan alif daripada perkataan ra'a. Jadi ara dia akan berlaku imbuhan kan. Maknanya apa tu? Memperlihatkan. Memperlihatkan. Okey, kalau fi'il mudhari' af'ala, fi'il madhi dia af'ala, fi'il mudhari' bunyi apa tuan-tuan? Cuba tengok sefer warna kuning. Af'ala mudhari' dia yuf'ilu. Jumpa tak? Af'ala yuf'ilu. Ya? Af'ala yuf'ilu. Kalau ara dia akan jadi bukan yara. Yara tu sefer satu. Dia akan jadi yuf'ilu. Dia hanya dapat jadi macam tu saja. Yuri. Itu sajalah tuan-tuan yang dapat diterangkan. Ya. Kalau ra'a yara mana apa? Melihat. Dia telah melihat, dia sedang melihat. Kalau ara dia telah memperlihatkan. Kalau yuri dia sedang memperlihatkan. Inilah yuri itu tuan-tuan. Ni. Apa makna yuri di sini? Dia sedang memperlihatkan. Tetapi bila masuk haraf apa ni? Haraf jazam, jar masuk dalam isim. Kalau haraf jazam dia li hendaklah. Ini makna supaya. Dia haraf nasab tu, yang supaya tu. Supaya bila masuk li dia akan jadi ya. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan li supaya yuriya. Dhamir dia memperlihatkan. Jadi maknanya fa'il dia siapa ni? Huwa tu siapa? Allah. Supaya dia iaitu Allah memperlihatkan. Mana maf'ul bihnya? Kum. Apa formulanya? Dhamir muttasil dengan fi'il. Dengan fi'il, perbuatan. Ya, perbuatan memperlihatkan. Supaya dia iaitu Allah memperlihatkan kum kepada kamu. Dia mesti yang kena. Itulah maf'ul bihnya. Ya, supaya dia dapat memperlihatkan kepada kamu semua. Okey, min ayatihi. Ayat-ayat di sini tanda-tanda kebesaran nya. Kenapa isim ini baris bawah? Terletak selepas haraf jar. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia mudhaf. Hi akan jadi mudhafun ilaih. Apa formulanya? Dhamir muttasil dengan isim. Ulang tu ya. Perulangan lagi. Tak apa. Supaya mantap. Jadi tuan-tuan, begitu ceritanya. Semua alasan-alasan kita sudah bagilah. Ya, kenapa isim tu berbaris depan, bawah dan atas. Okey. Ya, dia telah memperlihatkan. Yuri sedang memperlihatkan atau dia akan memperlihatkan. Dia ada atas pattern af'ala yuf'ilu. Kalau ra'a yara makna melihat saja. Dia telah melihat. Ini dia sedang memperlihat. Dia sedang melihat. Kalau ara telah memperlihatkan. Kalau yuri dia sedang memperlihatkan. Itu penambahan huruf dia akan memberi penambahan imbuhan biasanya macam tu. Boleh tuan-tuan? Jangan lupa 28 Mei. Pilih you ke bang?
Okey, saya padam Okey, tuan-tuan, kita sambung ayat kita. Ayat ni dah sempurna di sini. Tanda jim, waqaf jaiz, makna harus kita berhenti, dan nak sambung pun tak ada masalah sebab ada juga sangkut paut dia. Okey, ini agak menarik sikit perbahasan dia. Perlu kepada berfikir. Inna. Bila jumpa inna, cari apa? Isim inna. Ini kena cermat sikit, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan gopoh, memang confirm salah. Sebab dia agak mencabar sikit, ya. Okey, tuan-tuan, cuba fikir 5 saat lah. Inna, mana isim dia, mana khabarnya? Inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Okey, tuan-tuan, mana isim inna? Zalika. Ada pendapat lain? Ayatin. Pendapat lain? Fi. Wah, banyak mazhab ni. Susah saya nak mengadilinya. Terlampau mazhab, banyak sangatlah. Okey, fi boleh tak jadi isim inna? Kenapa? Sebab dia haraf lah. Dah selesai, ya. Zalika boleh tak jadi isim inna? Ya? Tak, boleh ke tak? Sebab ini dia dah terpaksa mengikut hukum jar dengan majrur. Tak boleh kacau dah. Dia ini sepatutnya baris apa ni? Bawah, kerana dia terletak lepas haraf jar, tetapi dia mabni. Yang sebenarnya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat teori mubtada khabar pun tuan-tuan boleh jawab dah. Ya? Okey, kalau mubtada khabar dimulakan dengan fi, ayat tu. Fi zalika ayatun. Tuan-tuan boleh jawab tak? Mana mubtada, mana khabar? Okey, bila ayat tu dimulakan dengan haraf jar, maka haraf jar dan isim selepas dia akan jadi apa? Dia mesti, formula dia akan jadi khabar muqaddam. Khabar itu dipercepatkan, muqaddam, diawalkan. Maka ayatun akan jadi apa? Dia akan jadi mubtada. Mubtada muakhar, yang dilewatkan, dikebelakangkan. Mana ini akan jadi subjek, ini akan jadi predikat. Terbalik, ya. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan fi zalika ayatun. Pada perkara itu. Okey, semula contoh lama yang begitu klasik. Fil fasli. Haji pun dah ingat dah. Fil fasli al ustazu ataupun ustazun. Apa makna fil fasli? Dalam kelas itu ada seorang ustaz, ya. Fi dzalika ayatun. Pada perkara itu terdapat atau ada ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Maka yang sebenarnya isim inna asalnya adalah mubtada, Contoh dia macam mana? Kalau kita nak contoh yang biasa dia, Allahu ghafurun. Mana mubtada? Allah. Mana khabar? Ghafurun. Okey, itu mubtada khabar lah, subjek predikat. Allah itu adalah Maha Pengampun. Kalau kita masukkan inna, mubtada jadi apa? Innallaha. Sesungguhnya Allah itu. Kenapa dia bagi atas?
Inilah isim inna. Mubtada tadi dah bertukar jadi isim inna. Lepas tu ghafurun jadi khabar, jadi apa? Khabar inna. Asalnya dia ini mubtada dan khabar. Tapi bila masuk inna, dia akan jadi isim. Mubtada telah bertukar kepada isim inna, khabar menjadi khabar inna. Itu je asal dia. Tak sampai maksud lagi ni, ya? Okey. Kalau kita jadikan sin contoh ni, kita masukkan inna. Inna, mana khabar, mana isim inna? Mestilah mubtada akan jadi isim inna. Mana dia mubtada? Jadi maknanya dia akan jadi ada inna al-ustazah fil fasli. Sebenarnya terjemahan dia, sesungguhnya ustaz itu di dalam kelas. Ataupun kita nak terjemah inna fil fasli, dalam kelas itu ada ustaz. Sama je. Okey, tuan-tuan dah boleh jawab belum? Kalau saya taruh inna, manakah dia isim inna? Ayat. Isim inna mesti bagi apa? Bagi atas. Boleh tak dia bagi atas? Ayatan boleh tak? Ini kena merujuk diagram tadika kita semula yang berwarna hijau. Tengok tuan-tuan di sini. Cuba jadikan seorang perempuan muslimah. Macam mana bunyi? Muslimah. Dua orang muslimatani atau jamak dia muslimatun atau muslimatin. Ada tak bagi atas? Tak ada. Ini memang dicipta macam tu supaya tuan-tuan sedar bahawa jamak muannas salim tidak wujud baris atas. Okey, kalau satu tanda kebesaran Allah disebut ayah. Betul? Kalau dua tanda kebesaran Allah, ayatani ataupun jamak dia ayatun ataupun ada tak bahagian atas? Masalah dia sebab dia tidak ada bahagian atas. Macam mana? Jadi pilihan dia tun dengan tin. Kalau wakil baris atas, mana tuan-tuan tahu? Rujuklah kepada diagram purple semula. Cuba tuan-tuan tengok alamatun nasbi. Jumpa tak? Isim mansub. Apa makna alamatun nasbi? Isim ya, bahagian isim. Cuba tengok tajuk besar di isim. Tengok isim mansub. Tanda-tanda mansub baris atas. Pertama apa? Fathah. Fathah, jumpa tak? Fathah tu bagi atas clear zahirah. Yang kedua ya, itu kalau muslimah ini, ya, muslimina itu dengan ya. Ketiga kasrah. Kasrah. Apa makna kasrah? Baris bawah. Okey, jadi inna macam mana bagi atas kan? Dengan kasrah. Inilah dia. Inna ayatin fi zalika. Ini isim inna mesti baris atas, tetapi tanda bagi atas untuk jamak muannas salim ialah dengan kasrah baris bawah tu. Itu yang pelik dia sikit tu. Bunyi dia pelik, tapi tuan-tuan kena biasakan sebab masalah jamak muannas salim memang tidak wujud baris atas ni. Jadi baris atas ditukarkan baris bawah. Jadi mana isim inna? Ayatin. Mana khabar inna? Fi zalika. Ya, ini dipanggil khabar inna muqaddam. Ini dipanggil isim. Isim inna muakhar. Macam itulah. Tapi ingat ni, ini adalah khabar. Ini khabar inna. Tu je, ingat tu. Ini jadi
Isim inna. Isim inna sepatutnya baris atas, tetapi tanda dengan kasrah disebabkan oleh jamak muannas salim, tidak wujud bagi atas. Yang ni apa pula tuan-tuan? Dia apa tadi? Haraf taukid. Haraf taukid. Dia tidak, haraf taukid dia tak ganggu orang Yang la ni dia tidak kacau apa-apa. Jadi tuan-tuan kena terjemahkan inna, sesungguhnya la benar-benar terdapat benar-benar terdapat ayatin, tanda-tanda, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah, fi zalika, fi pada, zalika perkara itu tu apa? Ni belayarnya kapal di atas, di lautan itu dengan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh terjemah biasa juga. Inna fi zalika, pada perkara itu, pada itu, la ayatin, terdapat, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, li, bagi kulli, setiap. Kenapa dia bagi bawah ni tuan-tuan? Ba'da harful jar. Okey, kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia mudhaf. Ingat ya tuan-tuan, kalau isim tak ada alif lam dan tanwin, jawapan dia kalau 80% betul lah mudhaf Okey. Dan dia ni jadi apa? Mudhafun ilaih. Apa tanda mudhafun ilaih? Baris bawah kita tengok sinilah. Baris bawah ada dua sebab saja, lepas haraf jar dan mudhafun ilaih. Disandarkan perkataan kulli ini kepada sabbarin, setiap orang yang sangat bersabar. Syakurin, kenapa dia bagi bawah? Dia mengikut, jadi bermakna dia sifat. Mengikut tu sifat ini akan jadi mausuf. Sebelum tu dia berperanan sebagai apa? Mudhafun ilaih. Boleh dua peranan dia. Dia mudhafun ilaih kepada kulli, dan dia adalah mausuf, dan ni adalah sifat. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Inna fi dzalika, pada itu, pada perkara itu, la ayatin, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, li kulli sabbarin, orang yang sangat bersabar lagi sangat kuat bersyukur. Demikian tak boleh. Kalau demikian tu kadzalika, dia menggabungkan ka haraf jar dengan perkataan zalika, demikian itu. Sekarang ni dia zalika menunjuk itu saja. Itu iaitu belayarnya kapal di atas lautan Sabbarin syakurin, kathirus syukri li ni'amillah alaihi. Sabar tu orang yang kathirus sabri, orang yang sangat kuat bersabar, alal masyaqi wa an ma'asillah, di atas kesusahan-kesusahan dan juga sabar atas maksiat. Orang tu nampak kebesaran Allah di sini. Yang kedua, syakur, maknanya kathirus syukri li ni'amillahi alaihi, sangat banyak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Baru dia nampak di sini kebesaran Allah pada belayarnya kapal. Okey tuan-tuan, ada persoalan? Ya. Syukur itu adalah isim masdar. Syakara yashkuru syukrun. Ya. Ya. Bersabar bukan dalam maksiat. Bersabar dari menahan daripada melakukan maksiat. Bersabar atas maksiat, sila faham cakap Melayu lah.
Ya, ya. Tapi kenapa kita reda? Redha? Reda dalam kita tak baik. Bukan redha tak baik. Kena bertaubatlah atas tak baik. Dan kita tak boleh redha atas kita punya ketidakbaikan. Dan kita tak boleh menyalahkan pada qada. Sebab bila kita sebut tentang qada qadar ni, ada 3 benda kadang-kadang orang tak perasan Bila sebut qada Allah Subhanahu Wa Taala, qada qadar, ada 3 benda yang kita kena bincang. Yang orang selalu berhujah itu adalah qada dan qadar ini. Qada wa qadr. Qada itu makna pelaksanaan, ketentuan Allah. Kita nampak dah, kita susah itu. Qadar ini ketentuan Allah, di Lauh Mahfuz. Itu mana kita tahu. Okey, sekarang ni orang membincangkan tentang benda ni, dia kena nampak 3. Pertama, kita bincang qadar ketentuan Allah itu di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Mahfuz. Ini hanya nak menunjukkan pada kita ilmu Allah. Ilmu Allah, ilmu Allah. Allah tahu tak apa yang dah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Itu perbincangan Lauh Mahfuz. Makna semua catatan telah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak boleh berhujah ni sebab kita tak tahu. Ini ilmu Allah, yang Allah saja yang tahu. Ada ketentuan yang kedua dipanggil sunnatullah. Ini ketentuan Allah juga. Sunnatullah, ini peraturan Allah di alam ni. Siapa yang mengkaji, dia yang cemerlang. Siapa berusaha, dia yang berjaya. Siapa yang ada kekuatan, dia yang berkuasa. Itu sunnatullah. Ni ketentuan Allah juga. Kalau siapa ikut, dia jadi. Ini juga telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang berusaha, siapa yang banyak research dia, dialah yang paling ke depan sekali. Walaupun dia ingkar. Itu sunnatullah tu telah ditetapkan begitu. Ada yang ketentuan Allah dipanggil ialah takdir syar'i. Ini juga ketentuan Allah takdir, ketentuan Allah pada hukum syarak. Allah turun Quran buat apa? Allah tentukan tu supaya petunjuk, kita kena ikut kan. Yang ni orang tak nak bincang. Allah dah tentukan Quran tu turun untuk diikut, dia tak nak ikut. Allah kata siapa yang berusaha dia berjaya, yang ni dia tak nak ikut. Dia berhujah di atas satu benda Allah tak suruh bincang pun. Iaitu di Lauh Mahfuz tu. Allah, ini ilmu Allah ni, bukan ilmu dia. Yang dalam dia orang punya usaha di sini. Ketetapan Allah di atas muka bumi ni, itu dipanggil sunnatullah fil kaun. Ini ketentuan, iaitu takdir Allah pada hukum syarak. Itu mesti ikut. Itu dah Allah tentukan dan tak boleh elak dah. Siapa elak, berdosa. Yang ni yang dia kena ikut, ini dia kena ikut. Nak berjaya di dunia kena ikut ni, nak berjaya akhirat dan dunia kena ikut ni juga. Yang ni tak payah bincang. Ini ilmu Allah di Lauh Mahfuz, Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kembali kepada bahasa kita. Dalam kamus ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan buka lah. Dalam kamus kita ada satu benda yang kita kena faham, iaitulah dia akan mesti bagi punca perkataan tu fi'il madhi. Lepas tu dia mesti bagi fi'il mudhari', dan selepas itu dia mesti bagi masdar. Masdar ni adalah isim. Apa makna masdar? Kata terbitan. Ini seperti mana dalam diagram kita warna kuning itulah. Kolom 1, 2 dan 3 madhi, mudhari' dan masdar. Wah, orang Kazakhstan ngantuk betul. Okey tuan-tuan, misal kata kita jumpa, misal kata
perkataan qara'a. Cuba tuan-tuan cari dalam kamus qara'a. Muka surat berapa? Siapa dulu jumpa? Qara. Tiga kosong lima 305. Cuba tuan-tuan buka muka surat 305 qara'a. 305 kolom kanan tengah-tengah. Qara'a apa maknanya? Membaca. Kitab tu ialah Alkitab tu. Ada hujung itu Alkitabah. Alkitabah tu dia kata maf'ul lembih lah tu bagi atas. Jumpa tak qara'a? Okey tuan-tuan, qara'a. Apa makna qara'a? Dia cuma tulis membaca, tapi terjemahan sebenarnya fi'il madhi dia telah membaca. Cuba tuan-tuan tengok fi'il mudhari' dia apa? Yaqra'u. Apa terjemahan sebenarnya? Dia sedang membaca atau dia akan membaca. Kemudian dia mesti bagi masdar sebelah dia apa? Apa masdar? Ya, Quran. Kedua Qira'atun tan, semua bagi ujung tak kisah Qur'un kun, qira'atun pun boleh. Lagi satu apa? Qur'anun pun boleh juga. Dia tak kisah. Tetapi dalam kamus kita ini masdar dibariskan atas sebagai untuk mengingat saja. Okey, kalau qara'a makna dia telah membaca. Yaqra'u dia sedang membaca. Quran bacaan. Qira'atan, Qur'anan, Quran, ini semua makna bacaan. Ini wajib dibagi oleh kamus kerana tiga-tiga perkara ini hendaklah mengikut sebutan orang Arab. Kita tak boleh reka. Kita tak boleh jadi qari'a. Orang Arab tak baca qari'a, qara'a. Yaqra'u, orang Arab tak akan baca yaqri'u. Ya? Qara'a yaqra'u, masdar dia Quran, iaitu bacaan. Dalam kamus kita semua perkataan tiga huruf mesti dibagi madhi, mudhari' dan masdar. Adapun yang lain tu ikut safir, warna kuning tu dia boleh jadi. Okey, cuba tuan-tuan tengok perkataan yang apa lagi? Okey, sebelah kolom sebelah dia perkataan qaruba. Jumpa qaruba? Apa makna qaruba? Fi'il madhi. Cuba terjemah betul-betul fi'il madhi. Dia telah menghampiri. Fi'il mudhari' bunyi macam mana? Macam mana bunyinya? Yaqrubu. Maknanya dia sedang menghampiri, dia akan menghampiri. Bermakna tuan-tuan tengok sini tuan-tuan tengok ni kita punya safir. Kalau qaraba qaruba itu safir berapa tu? Satu apa? Qaruba fa'ula. Satu i fa'ula. Qaruba fi'il mudhari' dia yaf'ulu yaqrubu. Itu pattern satu i. Okey. Tapi kalau tadi kita baca qara'a yaqra'u, pattern apa tu? Fa'ala yaf'alu. Satu si. Fa'ala yaf'alu. Qara'a yaqra'u. Okey, letak sekejap tuan-tuan. Cuba terjemahkan semula qaruba. Dia telah menghampiri. Dia itu sebutan orang Arab, dia tak baca qaraba
qaruba. Fi'il mudhari' yaqrubu, maknanya dia sedang menghampiri. Lepas tu apa masdar dia? Ada dua. Qurban ataupun qurbanan. Itu qurban. Apa makna qurban? Penghampiran, pendekatan. Pendekatan diri kita kepada Allah dipanggil qurban. Qurbanun, qurbanan, qurbanin. Okey. Cuba tuan-tuan buka pula muka surat 216. 216. Sudah jumpa? Saya nak perkataan zariyah. Jumpa zariyah. Jumpa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan pegang tuan-tuan punya diagram. Zariyah, dia pattern dia ialah apa? Fa'ila. Sifat berapa tu? Satu D dengan satu F sama kan? Yang menentukan dia satu D atau F ialah tengok mudhari' dia. Yaz. Zariyah jadi yaz. Ra. Itu pattern apa? Fa'ila yaf'alu ke? Fa'ila yaf'ilu. Dia jadi satu D. Okey. Satu D. Itu memang sebutan kena ikut Arab. Cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Zariyah. Ia telah cerdik. Okey, ia telah cerdik. Cuba tuan-tuan terjemahkan yazra. Dia sedang cerdik. Kalaulah boleh. Ya. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan zaryun atau zaryan. Kecerdikan. Itu mesti dibagi dalam kamus kita macam tu. Cuma dia akan bagi makna cerdik je. Kita kena pasang dengan betul makna dia tersebut, makna tersebut. Okey. Seterusnya cuba tuan-tuan buka muka surat yang senang-senang lah nanti tercabut. Okey. Cuba buka muka surat 126. 126. Jumpa tuan-tuan? Zaqama, tengah-tengah. Zaqama. Apa makna zaqama? Menyuap atau menelan. Okey, cuba terima zaqama. Dia telah menyuap. Okey, yazqumu. Dia sedang menyuap. Okey, bermakna itu sifar berapa tu? Zaqama yazqumu. Satu. Zaqama yazqumu fa'ala yaf'ulu. Satu A. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan zaqman. Penyuapan ke suapan. Okey, Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan perkataan di bawahnya. Zakaba. Apa maknanya? Terjemah betul-betul ikut fi'il madhi. Dia telah memenuhkan. Yazkubu. Dia sedang memenuhkan. Zakban. Pemenuhan. Sama. Ada dua masdar dia. Zakban dengan zukuban. Okey. Okey. Cuba tuan-tuan tengok sebelahnya. Iaitu perkataan zalaja. Atas sekali. Apa maknanya? Larian kencang. Dia cuba terjemahkan zalaja. Dia telah berlari kencang. Yazluju. Zaljan atau zalijan, larian kencang. Itu masdar, kata terbitan, terjemahan dia. Okey, cuba tuan-tuan turun ke bawah. Zalzala. Jumpa tak? Okey, zalzala ini dia punca perkataan dia 4 huruf, tuan-tuan. Dia bukan 3 huruf. Kalau tuan-tuan potong, dia tak jumpa. Dia memang zal, lam, zalam, zalzala. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan perkataan zalzala.
Dia telah menggoncangkan. Okey. Fi'il mudhari' dia? Oh, sorry. Fi'il mudhari' dia tidak ada, tuan-tuan. Itu terus dia bagi masdar. Masdar dia apa? Zalzalatan atau zilzalan. Apa makna zilzalan? Kegoncangan. Surah Az-Zalzalah maknanya surah kegoncangan. Ya? Okey. Itu maknanya dalam kita punya kamus 3 tu mesti dibagikan madhi, mudhari' dan amar. Okey. Dan masdar. Sangat sorry. Okey, muka surat 50. Cuba tengok muka surat 50 supaya tuan-tuan biasa dengan kita punya kamus ni. Dia akan bagi madhi, mudhari' dan masdar untuk 3 huruf. 3 huruf. Okey. Cuba tengok perkataan sa'iba. Sebelah kiri, sa. Cuba terjemah betul-betul sa'iba. Dia telah menguap. Yas'abu, dia sedang menguap. Sa'aban, penguapan. Dia ada 2, iaitu sa'aban atau sa'aban saja. Tasa'aba itu adalah fi'il madhi, tapi sifir lain, sifir 10. Okey, cuba tuan-tuan tengok bawah dia sa'ara. Cuba tuan-tuan terjemah betul-betul. Dia telah menuntut bela. Yas'aru, sa'ron. Penuntutan belaan. Wah. Penuntut belaan Ini kena cari guru bahasa Melayu lah. Okey. Cuba tengok perkataan sabata. Bawah dia sabata, bukan sabuta. Okey, cuba terjemah sabata. Ia telah tetap. Yasbutu, dia sedang tetap. Sabatan, ketetapan. Okey, cuba tuan-tuan turun ke bawah. Sabara, mengutuk. Cuba terjemah betul-betul. Sabara, yasburu, sabran, pengutukan. Itu masdar, cara terjemah masdar. Cuba tengok bawah dia lagi. Sabata, cuba terjemah. Dia telah menahan. Yasbutu, sabtan, penahanan. Okey, tuan-tuan biasa makna dia akan bagi fi'il madhi, fi'il mudhari' dan masdar. Sebab itulah kalau dalam sifir saya ni disebut isim masdar di sini untuk sifir 1 tidak boleh dipakai sangat sebab dia kena rujuk kamus. Masdar untuk sifir 1 hendaklah dirujuk pada kamus sebab dia dipanggil sima'i, hendaklah dengar apa yang orang Arab sebut. Untuk sifir 1 saja. Sifir 2 sampai 12 tu boleh ikut sifir saya. Jadi sima'i inilah yang kalau kita tak dengar orang Arab sebut, kita kena tengok apa yang kamus sebut. Itu adalah sebutan yang betul. Okey, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.